A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sama. Bi sama ni maksudnya buruk atau rugi atau rosak. Itu maksudnya bi sama. Bisa. Ma apa dia? Apa-apa? Ishtarau. Ishtarau ini kita dah belajar dulu sebelum ni. Kita membeli. Satu maknanya membeli dan boleh juga kita kata maknanya menjual. Jadi ada di sini maksudnya ada jual beli. Bihi dengan benda itu, apa tu? Keimanan tadilah. Ishtarau bihi, mereka membeli atau menjual keimanan itu. Anfusahum, anfus jiwa, hum mereka, anfusahum jiwa mereka, untuk jiwa mereka. Jika yakfuru, mereka mengingkari. Kafara kita dah banyak belajar dah. Kafara yakfuru, mereka mengingkari atau menolak. Bima dengan apa? Bi dengan ma apa? Bi dengan apa? Anzalah yang telah diturunkan. Anzalallah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka buat? Baghyan. Baghyan ini maksudnya mereka mengingkari atau mereka memberontak. Mereka tak sukalah benda ni, mereka memberontak, menunjukkan rasa memberontak terhadap yunazilah yang diturunkan Allah, apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, min dari fadli, dari fadlihi daripada fadalnya. Fadalnya maknanya dari kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari fazal Allah Ta'ala, dari fazalnya. Ala ke atas man. Man ni siapa? Atau barang siapa? Man yasha'u, yang dikehendaki. Man yasha'u, barang siapa yang dikehendaki. Min dari ibadi, dari hamba-hamba ni jamak pada abdun. Ibadihi, hamba-hambanya. Daripada hamba-hambanya. Fa, maka ba'u, rosak sama juga tadi di sini. Faba'u, ba'u maknanya rosak atau hancur, atau boleh katakan terlanat juga. Bi dengan ghazabin. Dalam Al-Fatihah pun kita dah belajar itu hari. Maghdub, ini dari akar kata ghadab, dengan kemarahan. Ala, atas, ghadabin. Ghadab juga kemarahan. Maknanya dengan kemarahan atas kemarahan. Maknanya dua kali kemarahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, dan li, bagi al-kafirina, jamak bagi kafir, orang-orang kafir. Azab kita dah belajar. Muhin maksudnya yang menghancurkan. Muhin yang menghancurkan. Azabun muhin, azab yang menghancurkan. Jadi terjemahannya yang mudah. Bi sama shtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Maksudnya rosak atau hancur jual beli itu untuk diri mereka disebabkan mereka telah ingkar kepada apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan. Mereka memberontak kerana Allah Ta'ala telah menurunkan rahmatnya atau fazalnya ke atas hamba-hamba yang disukainya. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka kepada mereka
ada kemurkaan ke atas kemurkaan, kemarahan atas kemarahan. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghancurkan. Jadi ayat ini menggambarkan, kita dah belajar tadi, ishtara maknanya jual ataupun beli juga. Jadi bila jual beli digambarkan dalam Al-Quran, bila manusia itu telah beriman, itu bermaksud dia telah mengadakan jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebentar ya, mengenai jual beli tadi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Taala telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta benda mereka. Dan sesungguhnya bagi mereka nanti ada balasan syurga. Dalam surah At-Taubah ayat 111. Jadi di sini Allah Taala menggambarkan bila kita beriman, maknanya kita dah melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan nyawa kita, kita serahkan harta benda kita. Jadi ayat ini memang kalau kita nak sampaikan memang panjang kalau kita nak terangkan di sini, tapi saya akan usaha sampaikan ringkas saja. Jadi bila dikatakan jual beli dan kemudian balasan syurga yang kita akan dapatkan, itu bukan hari ini kita dapatkan, kita akan didapatkan bila di akhirat nanti balasan syurga itu. Jadi bila dikatakan jual beli, maksudnya Allah Ta'ala telah mengambil, kita pilih dan Allah Ta'ala telah ambil jiwa dan wang ringgit kita. Tapi kita nak pergi ke syurga belum lagi. Tapi seolah-olah ada satu jaminan kepada kita, Allah Ta'ala berikan. Apa jaminan? Itu kita perlu perhatikan. Seolah-olah macam satu tiket, bukti sebelum kita masuk ke syurga nanti. Ini pun kita perlu faham. Kita lihat tiket tu bagaimana. Tiket ini, jaminan ini seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Fajar ayat 28 hingga ke 31. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dikatakan di sini, kita katakan kalau kita ada jual beli, kita ada suka sama suka. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang bila ada jual beli dia kata okey, setuju reda okey, masing-masing. Pembeli pun cakap mereka dia setuju, dia reda, dia jual. Yang pembeli pun sama juga, dia kata dia setuju, dia reda dan dia beli. Masing-masing dua-dua pihak suka, setuju. Jadi di sini digambarkan iaitu perniagaan bagaimana dua-dua reda. Apabila manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala reda, inilah dalam surah Fajar digambarkan. Bila kedua-duanya reda, barulah terjadi jual beli. Tapi apa tiketnya sebelum ke syurga? Tiketnya sebelum ke syurga iaitu fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi bukan mudah untuk masuk ke dalam syurga. Setelah kita beriman, masuk dalam Islam dan kita beriman dan beramal, kita perlu sampai ke tahap fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Inilah baru tiket yang sah, atau satu jaminan untuk kita dah sah, dah kita betul-betul jadi orang-orang yang tergolong dalam golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Barulah ayat seterusnya fadkhuli jannati, barulah masuk ke dalam syurgaku, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan mudah selagi kita tidak menjadi seperti fadkhuli fi ibadi, orang-orang yang tergolong dalam hamba-Ku, selagi itu amat susah untuk kita masuk ke dalam syurga.
kita tidak akan mencapainya kecuali kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat, yang setia, yang beriman dan beramal soleh di atas muka bumi ini. Barulah kita akan mendapatkan balasan syurga pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pun satu gambaran bahawa dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, bila orang-orang Islam mereka masuk ke dalam Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mereka masuk dalam Islam itu, Allah Taala telah bukakan jalan bagi mereka untuk mengadakan jual beli. Kemudian bila mereka beriman, mereka beramal, barulah mereka mendapatkan tiket yang sah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi bila Allah Ta'ala dah reda pada mereka dan mereka pun reda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah jual beli itu menjadi sah dan laku. Selagi tak setuju antara masing-masing, selagi itu jual beli itu tidak sah atau ada kekurangan atau ada defect dalam jual beli itu. Tetapi untuk mendapatkan jual beli yang sahih, yang sah, yang bagus, mesti ada keredaan bagi kedua-dua pihak, pembeli dan penjual. Jadi untuk meraih itu, seperti yang saya katakan tadi dalam surah Fajar, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, barulah kita akan mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya di sini yang ingin disampaikan dalam ayat ini, orang Yahudi mereka telah merosakkan jual beli ni. Bi'sa mashtarau bihi, mereka telah rosakkan jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jiwa mereka tadi yakfuru, mereka ingkar bima anzalallahu, apa yang Allah Taala telah turunkan, iaitu apa yang Allah Taala telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingkar. Mereka tidak mahu mengikutinya. Padahal jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berfaedah, yang akan beri manfaat kepada kita, akan memberi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat kita. Dan Allah Ta'ala telah sampaikan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mahu masuk Islam. Jadi dikatakan di sini rosak jual beli yang mereka lakukan itu. Mereka kata mereka tak apa, ambil balik, kami tak jadi beli. Mereka tidak mahu beriman kepada Rasulullah, jadi mereka telah merosakkan jual beli itu. An yunazzilahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Dan kenapa Allah Ta'ala telah memberikan kurnianya kepada hamba-hambanya, maknanya kepada yang lain, yang mereka jangkakan bahawa Nabi itu atau nikmat syurga itu hanya untuk Bani Israel, tak boleh kepada orang lain. Tetapi bila Allah Ta'ala berikan kepada bangsa Arab, lahir seorang Nabi di tengah-tengah bangsa Arab, jadi mereka tak suka. Mereka tidak mahu beriman kepada orang Arab dan tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang mereka harapkan itu nanti sepatutnya daripada Bani Israel. Nikmat ini, kurnia ini, fadal ini tidak boleh diberikan kepada bangsa lain di luar selain daripada Bani Israel. Mereka mahukan seperti itu. Tetapi ini bukan kemahuan mereka. Ini adalah kemahuan daripada Allah SWT. Allah Ta'ala nak berikan kepada siapa yang disukai, itu terpulang kepada Allah SWT. Sebab itu dikatakan di sini, fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Fazalnya ke atas siapa hamba-hamba yang dikehendakinya. Tetapi mereka tak suka. Kenapa Allah SWT membuat keputusan memberikan nikmat kenabian ini kepada bangsa Arab, tidak kepada Bani Israel? Sepatutnya diberikan kepada Bani Israel, kerana Bani Israel inilah adalah bangsa yang mulia bagi mereka. Mereka kata dalam syariat mereka, anak-anak Israel ini adalah anak-anak Tuhan. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan, keagungan kemuliaan mereka pamerkan, mereka tunjulkan. Sepatutnya tak boleh keluar daripada Bani Israel perkara ini. Tetapi Allah Ta'ala kata, fadlihi ala may yasha'u min ibadi.
fazalku ke atas siapa saja hamba-hamba yang aku sukai. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka rosak atau hancur kemarahan ke atas kemarahan dengan kemarahan atas kemarahan ke atas mereka. Jadi bila dikatakan kemarahan atas kemarahan, maksudnya bukan saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya sebelumnya pun Allah Taala telah murka kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka telah menolak Nabi Isa alaihissalam yang sepatutnya datang sebagai Al-Masih di tengah-tengah mereka, tapi itu pun mereka tolak. Kemudian bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka tolak. Sebab tu bighadabin ala ghadab. Kemarahan atas kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghancurkan. Jadi penolakan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua sebab yang mereka rosakkan jual beli tadi. Sebab yang pertama adalah mereka memang rebel. Memang suka memberontak. Memang suka melawan, memang dari awal lagi. Itu memang suka. Dalam sejarah kita tengok bagaimana nabi-nabi banyak yang disusahkan oleh orang-orang Yahudi. Memang sifat mereka seperti itu. Yang kedua, kerana mereka dengki kepada orang Arab. Mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ni mereka anggap orang-orang Arab ni orang-orang jahil, orang-orang yang lemah, yang susah untuk diatur. Kan mereka boleh dipermainkan, boleh diperbodohkan. Tetapi bila lahir daripada bangsa Arab seorang nabi, jadi mereka rasa cemburu, dengki. Jadi untuk itu azabun muhin, azab yang menghancurkan. Jadi ini bahaya kalau kita ada sifat dengki, cemburu. Ini membuatkan anggota badan kita membuat perkara-perkara yang tak elok. Akan keluar daripada mulut kita perkara-perkara yang tak elok. Dan kesudahannya orang-orang yang ada sifat dengki dan hasad ini, dia tak akan berjaya. Tak kiralah dalam apa pekerjaan pun, apa masalah pun, dia tak akan berjaya. Sebaliknya, dia akan mendapatkan azabun muhin. Azab yang menghancurkan daripada Allah Subhanahu taala. Segala rancangannya, segala ideanya semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu taala. Itulah yang terjadi kepada Bani Israel atau Yahudi di Mekah, di Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengki mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka semua dibuang negeri kerana mereka telah melakukan banyak dosa kesilapan yang menyebabkan mereka terpaksa dibuang negeri. Ayat seterusnya, wa dan iza, ingatlah apabila qila, dikatakan lahum, bagi kamu, bagi lahum kamu, ni pun banyak kali dah, aminu, berimanlah, bima, dengan apa, anzala, telah diturunkan Allah, anzalallah, yang Allah telah turunkan. Qalu, lalu mereka berkata, nu'minu, ni jamak mukhatib, mutakalim, jamak mutakalim. Nu'minu, kami beriman, bima, dengan apa, unzila, majhul fil majhul, unzila yang telah diturunkan, ala, ke atas, na, ke atas kami, alaina, ke atas kami, wa, dan yakfuruna, dan mereka mengingkari, bima, dengan apa, wara, di belakang. Wara maknanya di belakang. Wara'ahu, di belakangnya. Wa, dan huwal, itu, dia itu, al-haqqu, benda yang benar, benda yang hak. Musaddika maknanya yang membenarkan, lima, bagi apa-apa, ma'ah, bersama, hum, kita dah belajar kemarin, ma'ahum, apa-apa yang ada pada mereka atau yang ada bersama mereka. Qul fil amar, katakanlah, falima, maka lima, kenapa? Kita kata limaza, itu sama juga, lima, kenapa? Maka kenapa? Taqtuluna, kamu membunuh. Kamu ni jamak mukhatib. Anbiya'a, ini jamak pada nabi, anbiya, nabi-nabi. Anbiya Allah,
nabi-nabi Allah min dari qablu pada sebelumnya, dari sebelumnya. In jika kuntum kamu itu mukminin, orang-orang yang beriman. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang telah Allah Ta'ala telah turunkan. Lalu mereka berkata, kami akan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Dan mereka sebenarnya mengingkari apa-apa yang datang sebelum di belakang mereka. Padahal wahwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, padahal sebelumnya benda ni adalah yang benar, mereka membenarkan bagi apa-apa yang ada pada mereka. Qul, katakanlah, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Maka kenapa kamu membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini jika kamu orang-orang yang beriman? Jadi ayat ini menggambarkan wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu, dikatakan kepada mereka, kenapa kamu tidak beriman kepada apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, iaitu Al-Quran Karim, iaitu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, berimanlah kamu kepada apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, iaitu kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, dan masuklah ke dalam Islam. Lalu mereka dengan degil mengatakan, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami akan beriman hanya kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Dan sebenarnya mereka ingkar kepada apa yang datang di belakang mereka. Jadi mereka mengatakan mereka hanya beriman kepada Taurat saja, mereka tak mau beriman kepada Al-Quran. Tapi ini pun tak benar. Sebab apa? Sebab kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang dah ada. Seperti yang sampaikan banyak kali, ayat ini pun diulang lagi. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, dan benda itu adalah hak yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Bahawa nubuatan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nubuatan tentang Al-Quran itu ada pada kitab Taurat. Dan mereka selalu war-warkan, mereka selalu sampaikan, dan mereka selalu banggakan bahawa seorang Nabi akan lahir. Dan mereka membenarkan hal ini. Tapi bila Allah Ta'ala turunkan, datangkan Nabi Muhammad, datangkan Al-Quran, datangkan Islam, mereka kata kami tak mau beriman. Kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, pada Taurat saja. Tapi sebenarnya itu pun mereka tak beriman. Kalau mereka tak mau beriman kepada Al-Quran, okey. Tapi mereka mengatakan mereka beriman kepada Taurat. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman pun pada Taurat. Sebab apa? Ada banyak nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat yang sepatutnya mereka beriman, menerima, masuk Islam dan mengambil faedah nikmat-nikmat atau kurnia-kurnia yang Allah Ta'ala telah janjikan buat mereka. Akan melonjakkan lagi Bani Israel kalau mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak mau beriman. Mereka menolaknya, mereka mengingkarinya, malah mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah saya akan sampaikan beberapa bukti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat sendiri. Yang saya katakan, yang dikatakan musaddiqan lima ma'ahum. Dalam Deuteronomy bab 18 ayat 18. I will rise up for them a prophet like you from among their brethren, and will put my words in his mouth, and he should speak to them all that I command him. Jadi dalam nubuatan ini, dalam Taurat, dalam Deuteronomy bab 18 ayat 18 ini, Allah SWT telah mengkhabarkan bahawa Allah Ta'ala akan membangkitkan seorang Nabi di kalangan saudara mereka, yang Allah Ta'ala akan memberikan firman dalam mulutnya. Tapi
mereka tak menerimanya. Mereka katakan nubuatan ini sempurna kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bila orang-orang Nasrani pula cakaplah yang sempurna kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya nubuatan ini tidak sempurna kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab yang digambarkan dalam ayat ini adalah Nabi yang akan membawa syariat di kalangan brothernya, among the brethren, di kalangan saudaranya yang luar daripada Bani Ishaq. Kalau dikatakan Nabi Isa alaihissalam masih lagi dalam silsilah Bani Ishaq. Itu tidak sesuai. Satu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bukan Nabi yang membawa syariat. Sebab Nabi Isa alaihissalam sendiri dalam Matius, dia mengatakan dalam Matius bab 5 ayat 17, "Don't think that I come to destroy the law of the prophet. I did not come to destroy but to fulfill." Maksudnya bukanlah aku datang untuk menghancurkan syariat atau mengubah syariat, tapi aku datang adalah untuk menyempurnakannya. Jadi dalam Matthew ini menggambarkan bahawa Nabi Isa alaihissalam dia bukan bawa syariat baru, melainkan dia datang untuk meneruskan syariat Taurat tadi. Jadi nubuatan itu tidak sesuai yang dikatakan among the brethren tadi, tidak sesuai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi sesuai kalau dikatakan kepada dari silsilah Bani Ismail. Dan memanglah daripada Bani Ismail dan sempurna dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi, masih lagi dalam Deuteronomy bab 33 ayat 2. Ada disebutkan, "And he said, the Lord come from Sinai and down on them from Seir. He shone forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints. From his right hand come a fiery law for them." Jadi ayat ini menggambarkan Nabi yang akan datang, mula-mula Allah Ta'ala turunkan syariat di Mount Sinai, iaitu kita tahu bahawa Nabi Musa AS mendapatkan wahyu, mendapatkan syariat Taurat, itu banyak didapatkan di gunung, di kawasan pergunungan Sinai, semenanjung Sinai. Kemudian dikatakan Allah Ta'ala akan muncul lagi di kawasan Paran. Paran ini menunjukkan adalah banjaran gunung-gunung yang ada di semenanjung Arab. Kemudian Nabi itu dikatakan akan datang dengan 10,000 orang kudus. Kalau kita lihat, tidak ada Nabi yang diiringi oleh 10,000 orang suci. Belum pernah ada Nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu terbukti ketika peristiwa Fatah Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 10,000 orang sahabat yang suci telah berjaya menakluk kota Mekah dalam keadaan yang aman. Tidak ada pertumpahan darah berlaku kecuali ada sedikit saja, itu pun jauh daripada kawasan Kaabah. Jadi di situ menunjukkan Allah Ta'ala menunjukkan bahawa sempurna, bahawa Nabi itu datang dengan 10,000 orang kudus, itu inilah yang sempurna pada peristiwa Fatah Mekah. Dan mengenai sahabat-sahabat yang 10,000 itu, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yang dikatakan kudus tadi. Sebentar ayat dia lebih kurang radhiyallahu anhu wa radu anhum. Ini dia. Dalam surah Taubah ayat 100, Allah SWT berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah Ta'ala reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dikatakan tadi, jual beli tadi itu, dua-dua reda. Jadi para sahabat telah sampai ke tahap seperti itu, Allah Ta'ala reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah yang dikatakan 10,000 orang kudus. Itu sempurna pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak sempurna kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam kita tahu sejarahnya, dia ada 12 anak murid, dan ketika dia ditangkap ingin dipaku di tiang salib, semua anak muridnya lari.
kemudian salah seorang pula menjadi murtad. Jadi Nabi Isa AS sendirian saja yang ditangkap, dipaku di tiang salib. Yang lain semua menyuruh, menyamar supaya tak menunjukkan mereka itu adalah pengikut Nabi Isa AS. Jadi tak sempurna kepada Nabi Isa AS. Tetapi nubuatan itu sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi sepatutnya nubuatan-nubuatan ini yang ada dalam Taurat, sepatutnya mereka beriman kepada Islam, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Al-Quran. Tetapi mereka sengaja tidak mahu menerimanya. Allah SWT berfirman, kul katakan, kul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau dikatakan, kalau kamu benar, kenapa kamu membunuh nabi-nabi sebelum ini jika kamu benar-benar beriman? Jadi mereka pernah berusaha, maknanya taqtulu, kita dah belajar dahulu, taqtulu, mereka dalam sejarah tak pernah ada satu nabi pun yang dibunuh oleh orang-orang kafir atau musuh-musuh. Selalu diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi taqtulu ni mereka merancang untuk membunuh, tapi mereka tak pernah berjaya untuk membunuh nabi-nabi Allah. Jadi maksudnya kenapa mereka merancang untuk membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini? Jadi termasuklah Nabi Isa AS mereka berusaha untuk membunuh, dan termasuk jugalah kepada Nabi Muhammad SAW mereka berusaha untuk membunuh. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dinubuatkan dalam Taurat. Dalam tadi beberapa contoh saya sampaikan tadi. Itu semua adalah permainan di lidah mereka sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Tetapi akhirnya mereka kerana dengki, kerana sifat memberontak, mereka tidak mau beriman. Jadi akhirnya mereka dikenakan azab muhin, azab yang menghancurkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya dapat sampaikan untuk pelajaran pada hari ini. Nanti kalau ada soalan, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.